Kita apa? Dia bagi kita bagi duit. Dia bukan bagi ambil duit, dia pegang tangan bini kita. Oh, Arab. Jaga tuan. Sebab tu tuan-tuan, ni kita digalakkan pergi haji. Tapi kita ikut kota. Sebab tu kalau tuan-tuan tak boleh pergi haji, pergi umrah dulu. Pergi umrah dulu. Nabi kata apa? Al-umratu ilal umrati. Umrah ke umrah. Kan? Al-umratu ilal umrati kafaratul lima bainahuma. Allah ampun dosa antaranya. Tuan-tuan pergi umrah dulu tuan-tuan. Saya banyak bawa jamaah pergi umrah 18 kali lah. Kadang-kadang mai jumpa saya, Ustaz, saya nak pergi haji ke umrah. Saya kata, haji bila boleh pergi? Lambat lagi. Umrah dulu. Umrah Ustaz sunat. Jangan bang. Umrah yang pertama wajib. Dengan kata sunat. Umrah pertama wajib. Sebab tu kalau pergi saya kata, jamaah, pergi umrah dengan saya, yang pertama wajib pertama kali. Ikut betul-betul. Jangan ikut orang. Ikut betul-betul. Saya nak tunjuk. Al-umratu ilal umrati kafaratul lima bainuma. Allah ampun dosa antara keduanya. Wal hajjul mabrur, haji yang diterima oleh Allah, laisa lahul jaza, tiada balasan illal jannah, kecuali syurga. Ni yang depa balik ni tuan-tuan, balik-balik kalaulah berubah, tengok masjid duk mai dah, duk pakai kepiah dah, serban pun pakai dah, berubah dah, dulu teruk tuan-tuan. Pahala dah tu. Allah ampun dosa dia yang lalu, Allah sedia syurga untuk dia. Ni kadang-kadang balik-balik Mekah. Sebab apa? Sebab pergi Mekah, satu rakaat di Masjid Haram 100,000 pahala. Satu rakaat, Allahu Akbar. Satu rakaat 100,000. Di Madinah 1,000. Di Masjid Haram 100,000. Masjid Nabawi 1,000. Masjid Aqsa 500. Masjid Padang Cempedak 27 kali ganda. Tu pun kalau khusyuk. Ni bah Allah Akbar. Kunci tak mana dah? Tinggal 10 tuan-tuan. Kan? Sebab tu tuan-tuan, orang pergi Mekah, satu rakaat Masjid Haram 100,000 pahala dah. Masjid Nabawi 1,000. Sebab tu balik-balik Mekah tak semayang dah. Banyak pahala dah kata. Tu yang Masjid Padang Cempedak tak main. Tengok bukan main pergi Mekah, balik tak semayang. Allahu Akbar. Sebab apa? Haji tak mabrur. Sebab tu haji yang mabrur ni tuan-tuan macam mana? Balik tengok perubahan. Tengok, alhamdulillah, masjid mai dah. Duk sah pertama. Saya pernah cerita dalam YouTube, tak apa ulang pun tak apa. Pernah di Senawang tuan-tuan, saya ceramah di satu premis Kelang. Premis tu ada lebih kurang dalam 100 pekerja lebih. Dia ada tuan-tuan backhoe. Backhoe tak ada backhoe. Backhoe dekat 50. Kaya. Lori ni yang tayar 10 tu 100. Kira memang kaya. Dia panggil saya ceramah, kita pun ceramah, habis-habis ceramah, saya kata, nampak dia tua sama Pak Long. Pekerja 100, backhoe punya banyak. Pak Long gaya. Pak Long duit banyak Saya nak tanya Pak Long betul-betul Pak Long pergi Mekah berapa kali terus muka dia berubah. Kita tak pernah pergi. Pak Long gaya tak pernah pergi. Tak pernah. Belum sampai seru Ustaz. Belum sampai seru. Aku tumbuk cuma orang tua ni. Belum sampai seru dia kata. Dia kata, ni saya seru ni. Jom pergi umrah dulu. Nanti ya Ustaz. Bukan tak ada duit. Tak tahu rasa tak mau pergi lah. Dia kata tak mau pergi, duit banyak tuan-tuan. Saya kata Pak Long, kita pergi tengok syu'ur. Kan, nak cerita tak erti lah. Tengok Kaabah yang mata berlenang. Dia kata tak apa Ustaz, seru tak sampai. Ni saya seru ni. Jom. Dia tak kata apa pun. Tengok 2 minggu saya nak bertolak. Dia main dengan motor Harley Davidson. Dengan tempat pegang berbulu tu. Dengan topi macam Jerman kan. Dengan cermin mata sempoi main depan rumah saya. Bunyi macam tu lah. Yang tu kapcai kan. Ni bunyi. Sampai tengok. Pak Long! Dia tengok muka saya. Dia buka cermin mata. Ustaz, dah sampai seru. Dia dah sampai seru je dah. Saya nak pergi umrah dengan Ustaz. Lah, awak tak abang awal. Itu orang hajak kat 2 bulan dah. Tak mau pergi. Dah sampai seru Ustaz. Baru sampai dia tak. Nak pergi dengan saya dah. 2 minggu mana boleh. Keket tempah dah. Kan visa pun dah dapat dah. Pak Long baru nak bagi pasport. Orang nak bertolak dah pun. Hotel pun tempah dah. Dia kata apa? Orang nak pergi dengan dia tak mau bawa pula dah. Saya kata nak bawa macam mana ni orang tua ni nak pergi ni. Tak apalah Pak Long, saya pergi dulu. Saya try urus visa.
Pak Long pergi kemudian. Tak apa, yang penting boleh pergi dah. Saya pun pergi lah. Kami pergi Madinah tuan-tuan. Lepas Madinah, terus pergi Jeddah. Dia ambil flight. Tuan-tuan. Kita nak masuk Mekah. Dia pakai kain ihram siap. Sampai dekat apa miqat, dia siap pakai kain ihram terus. Dia tahu ustaz saya akan tahu apa. Tak apa, ikut saya dah. Sampai di Jeddah, terus bas kami pergi ambil dia. Ambil dia, terus masuk Mekah. Jadi dia dalam kain ihram lah, kami pun dalam kain ihram lah daripada Madinah. Dia direct terus. Sampai di hotel tu nama tak silap saya Royal Ghali. Kalau tuan-tuan pernah pergi lah ada lagi. Royal Ghali ni dia duduk paling dekat dengan Abrash. Package dia tu Royal Ghali ni kira 500 semalam satu bilik. Tu pun cokiah lah. Allah 500 semalam tu kira paling dekat lah kan. Belah Misfalah ni. Sampai tu saya kata jamaah beg tak payah angkat. Nanti ada orang bantu. Tuan-tuan angkat. Ni siapa nak kencing pergi kencing dulu kata. Ni kita nak masuk Masjid Haram ni. Saya pun bagi tazkirah. Tuan-tuan, nampak tak? Nampak? Tu ialah Masjid Haram. Dalam tu ada Kaabah. Siapa sini yang dah tengok dah Kaabah? Ada 2-3 orang. Siapa tak pernah tengok? Angkat tangan. Tuan-tuan, kita nak masuk Masjid Haram. Pertama, hati kena kosong. Hak yang duk belagak apa, duk sombong apa, kata astaghfirullahalazim. Dia buat nada sayu lah. Astaghfirullahalazim. Okey, sekarang yang lelaki semua ada wuduk dah. Perempuan ada? Ada. Okey, tuan-tuan. Jom kita masuk. Yang lelaki tolong itibak. Itibak tak ada? Itibak maksud dia, yang hak letak tu kain, tutuplah kiri, buka belah kanan. Pak Long tu habaq kata, buka ya? Dia main jumpa. Ustaz, tak buka boleh tak? Hak belah kanan ni. Dia kata, pasal apa belah? Orang lain buka. Dia kata, kalau tak buka boleh tak? Buka, ni sunnah Nabi. Dapat pahala. Dia pun buka. Buka. Ya Allah, dekat lengan dia ni, ada tatu kala jengking. Oh, dia punya ada besar tu. Tengok. Ui, gangster rupanya. Saya nak tanyalah orang Padang Cempedak ni, jahat-jahat kita ada tatu tak? Ada sini? Hak jahat-jahat lah. Ada tatu tak? Tak ada. No. Kalau ada tu memang jahat sungguh. Ada? Tak ada. Kokol lah ada, angkat tangan tengok. Dia kata ada ustaz, tak berani tunjuk. Tak mana? Tak bungkok. Tu tak payah tunjuk lah, tak bawa balik lah tuan-tuan. Kan? Tengok tu dah. Belum. Ustaz jangan tanya. Saya masa muda apa orang tak buat tu saya buat. Saya banyak dosa ustaz. Oh, dia kata. Tu ustaz saya takut ustaz duk bagi tazkirah. Ada orang dengan dosa tak nampak Kaabah dia kata. Ada orang sesat. Ada orang tak boleh keluar. Ni macam mana ustaz, macam mana? Dia kata jangan takut. Kalau tak nampak, kita doa. Allah makbul punya. Ni depan Masjid Haram. Dia kata doa juga ustaz. Dosa banyak tak apa, buka. Buat tak tahu sudah. Dia buka. Bila dia buka, dia jalan. Semua pakat tengok. Ni gangster mana? Dia buat tak tahu lah tuan-tuan. Dia buat tak tahu lah. Sampai dekat King Abdul Aziz pintu tu. Kalau tuan-tuan pi tuan-tuan bulan 12 ni, pintu King Abdul Aziz pun tak ada. Saya baru balik bulan 3. No, abang kita baru ni bulan 5. Habis apa? Allah habis apa? Tak ada apa lah. Abang Zaidi kita. King Abdul Aziz pun tak ada dah. Tinggal King Abdullah ya, Khairi. saya tu. Allahu Akbar. Nak masuk pun duduk dekat jauh tuan-tuan. Ni nak masuk King Abdul Aziz. Sampai-sampai saya kata jamaah, tuan-tuan ikut saya. Saya kata langkah kaki kanan. Macam tuan-tuan masuk masjid lah. Tuan-tuan masuk masjid sunat, langkah kaki kanan. Kemudian baca apa? Allahumma ghfirli zunubi waftahli abwaba rahmatik. Tuan-tuan masuk tadi baca doa tak? Tak baca keluar. Pakai tak masuk dah tuan-tuan. Kan? Saya kata okey nak masuk ni kaki kanan. Apa dia? Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam. Dia ikut semua. Bila ikut saya kata Allahumma ghfirli zunubi waftahli abwaba fadlik aw rahmatik. Langkah masuk. Semua pakat masuk. Tuan-tuan, dulu ni King Abdul Aziz dengan Kaabah paling dekat. Yang lain ni jauh. Kira masuk tu nampak. Bila masuk tu saya kata jamaah tundukkan kepala. Depa semua tunduk sebab tak pernah pergi tuan-tuan. Senang bawa orang tak pernah pergi umrah senang. Hak bawa orang pernah pergi tuan-tuan susah. Kita tazkirah di depan, dia tazkirah di belakang. Penin tuan-tuan, kita petua kot ni, dia petua kot lain. Dia kata ustaz tak betul dia kata tu. Yang tak pernah pergi senang. Saya kata jamaah tunduk, masuk ikut saya.
Mata jangan tutup, laga tiang. Ni kan? Buka. Masuk tuan-tuan, betul-betul dengan apa nama rukun Yamani. Kalau tuan-tuan masuk Qiyam Abdul Aziz, rukun Yamani. Bila masuk tu, serta jamaah duduk. Bila duduk ya tuan-tuan, serta jamaah, saya duduk belakang. Angkat kepala, tengok Kaabah 20 pahala. Tengok Kaabah 20 pahala. Sebab tu kalau tuan-tuan semayang depan Kaabah, sunat tengok Kaabah. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Tengok Kaabah. Tengok tu buatlah nada sayu kan, yang mata ni mengalir. Sebab apa? Kopiah putih cantik. Kopiah hitam, tahu ada yang tak pernah basuh pun dah. Kopiah putih kalau tak basuh, tak cantik. Putih ni cantik. Putih anak dara, laku awal tu. Walaupun hidung pelepah tamar. Sebab apa? Putih betul tak? Anak aku laku tuan, 2 orang laku pasal putih. Kalau hitam lambat sikit lah. Tu pun tak 18,000. Orang ambil juga tuan-tuan. Pasal ikut GST. Mahal sikit lah tuan-tuan. Alhamdulillah. Pasal putih. Tapi putih menggerunkan bila kita tengok putihnya kain kapal. Hitam tak cantik tu. Betul tak? Anak darah hitam lambat laku. Utama maklongku hitam nampak tak? Ada maklongku duduk sebelah tu ya. Bukan cantik. Mana maklong tak angkat tangan pun. Tak mai apa? Maklong saya. Hitam tuan-tuan. Dia bertanya awak lain. Memang dia lain. Dia keturunan clean. Minta maaf maklong tu. Betul maklong saya. Dia sebelah. Hitam tak cantik. Hitam tak menawan. Tapi tengok hitam kelambu Kaabah. Berlinang air mata. Nak cerita tak erti. Cerita jamaah angkat kepala. Tengok Kaabah. Mereka angkat-angkat. Tengok-tengok. Air mata keluar. Bila air mata keluar. Pak Long tadi hak gangster tu dia nak angkat. Dia takut. Dia pejam mata, dia pejam, dia buka pelan-pelan. Ustaz nampak Ustaz! nampak dia orang keluar kataan. Ya Allah, dia kata apa? Ustaz, ampun dosa saya Ustaz. Dia minta saya ampun dosa dia. Dia kata Pak Long depan Kaabah ni minta ke Allah Lupa Ustaz. Ya Allah, ampun dosaku ya Allah. Dia menangis. Di Mekah, seorang menangis, 40 orang menangis. Nak cerita tak erti ya? Siapa pergi tahu lah. Dia tengok, dia teriak, semua teriak. Bila semua teriak, dengan aku teriak. Saya 18 kali dah bang, nak cerita tak erti ya. Pergi UK pernah pergi. Pergi Melbourne, pergi Korea, pergi China. Tak mau pergi lah. Kata Ustaz kami nak belanja, tak mau pergi. Pasal apa? Pergi Mekah seronok. Pasal dalaman. Hati ni berasa sedap. Pergi duk teriaknya tu lah. Bila mereka teriak, kita pun angkat main perasaan. Ya Allah, ampun dosa kami ya Allah. Kami berada di hadapan rumahmu ya Allah. Kami ya Allah, kalau nak ikut duit, tak ada duit ya Allah. Tapi engkau pilih kami ya Allah. Nak ikut sihat, tak sihat ya Allah. Tapi kau pilih kami ya Allah. Nak ikut kami lapang, tak lapang ya Allah. Kau pilih kami ya Allah. Allah ya Allah, ampun dosa kami. Semua teriak. Bila semua teriak, saya bangun. Jom pergi tawaf. Semua bangun, saya kata tawaf ikut saya. Jangan ikut tuan-tuan mengaji. Sebab tuan-tuan main dengan mutawif. Baru ni ada seorang dia kata, Ustaz saya Alhamdulillah 3 kali lah pergi Mekah. Tapi Ustaz, ada satu mutawassitah tu bagus ya Ustaz. Aku pun heran mutawassitah. Apa dia tu? Ada mutawassitah tu. Aku kata tu bukan najis ke? Itu apa dia? Mutawif. Mana tahu? Ada mutawassitah. Ada. Ni mutawif. Saya bawa. Bila bawa, saya ikut saya. Tuan-tuan, walaupun mengaji, jangan pegang buku. Tu namanya mutawif. Saya duduk belakang. Isteri saya di depan. Okey, ikut. Saya akan habaq. Okey. Tawaf pertama, jangan cakap apa. Sebab kita macam semayang. Tawaf ni ambil wudu. Kalau tak ada wudu, tak jadi tawaf. Jadi macam semayang lah. Bila semayang jangan bercakap. Ni ada di kalangan kita pi tawaf cakap pun tak. Sambil duk tawaf. Lagi kita pergi kena asyik mandi okey tak? Hang semayang ada lah semayang cakap. Tengok ada semayang maghrib. Allahu Akbar. Lepas ceramah ada apa-apa? Lepas ceramah ada makan tak? Tak ada apa. Kan? Betul semayang dia. Mana ada tengah semayang cakap? Ada Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Pak Imam sedap penuh. Betul semayang macam tu tuan-tuan. Kita tawaf jangan bercakap. Bila apa berlaku buat tak tahu sudah. Subhanallah.
Macam kita sembahyang Allahu Akbar, bang kena. Subhanallah. Alhamdulillah. Haram jadah. Macam saya pernah pergi tahun 2006 tuan-tuan. Pipi dulu tolak tawaf, tolak di bawah. Lah ni naik atas. Tolak bila tolak belakang kita. Tuan-tuan bayang, dia tolak kena tumit kita. Tolak pak kena. Aduh sakitnya kan. Allahu Akbar. Tolak lagi. Kita pergi kot tu, dia ikut kot tu. Kita pergi, dia tolak pak. Lah kali aku terajang tu. No, ambil. Tuhan bayar cash. Lepas habis tawaf tuan-tuan, pinat atas, tiba-tiba tersepak, terkeluar kuku jari kaki terkeluar. Dalam hati, ya Allah, aku terajang tadi, orang tolak kursi roda. Tuhan bayar cash. Terus tuan-tuan semayang sunat taubat terus. Tuan-tuan bayar cash. Sebab tu pergi sana ikut mutawif. Senang. Orang tak pernah pergi, jangan bercakap, saya kata. Jangan bercakap. Okey. Nak niat tak mau niat. Saya tanya, dia kata niat lah ustaz. Nak niat ikut saya, tak mau niat pun tak apa. Sebab kita dah niat umrah di miqat. Jadi tawaf mesti kena buat. Sa'i kena buat. Okey, jom. Tutup mulut. Masuk bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Subhanallah. Subhanallah. Saya suara kuat. Tak perlu mikrofon. Saya pergi subhanallah. Subhanallah. Arab duduk sebelah. Lah kali mereka baca doa. Lambat subhanallah. Subhanallah ikut aku semua. Sebab suara saya kuat tuan-tuan. Saya tak malunya. Subhanallah ikut. Subhanallah. Subhanallah tawaf. Tawaf sampai rukun yang mana ni? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Depa akan ikut saya. Ikut. Yang kedua, subhanallah, alhamdulillah. Alhamdulillah, semua pakai ikut. Yang ketiga pun macam tu, subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah. La ilaha illallah, la ilaha. Semua pakai ikut. Tiba-tiba tak boleh berjalan. Sangkut. Saya pun kata, tarik. Tarik tu bagi jalan. Depa duduk belakang. Tarik. Mangkuk ayun betul depa ni. Orang kata tarik dalam bahasa Arab bagi jalan. Depa tak faham. Tarik. Depa ingat zikir. Habis apa semua? Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, la haula la, Allahumma shalli ala astaghfirullahalazim. Habis saya tanya. Tadi yang baik ikut pula. Mana kami tahu? Kami ingat zikir. Jadi agak-agak patutlah tu kena mengaji tuan-tuan. Sebab itu kalau pergi Mekah, tuan-tuan tak boleh bahasa Arab, ngaji juga. Ngaji macam mana? Hafal 3 ayat. Tahu 3 ayat. Kalau tak faham, senang aja. Kalau tuan-tuan sesat, tuan-tuan jangan cari orang Arab, cari polis. Polis tu dia ada pangkat tu kan. Polis ni dia akan tolong tuan. Pipi, Arab dia tak panggil polis, dia panggil bulis. Kalau pipi bulis. Dia tak panggil polis sebab dia tak boleh sebut fa. Arab ni semua bulis. Kalau fa dia sebut ba. Kalau Penang dia tak boleh sebut Penang, dia Bineng. Kalau Tasik Gelugor, boleh ha. Kalau Penang Bineng. Kalau Perak dia sebut apa? Tuan-tuan fikir sendiri lah tuan-tuan. Tuan-tuan sebut sendiri lah tuan-tuan. Kan? Jadi bulis. Saya ada seorang pakcik kan. Dia hafal sungguh. Dia sesat. Dia buat macam mana? 3 ayat. Dia pergi. Bulis. Ana sesat. Bulis mana nak faham? Cakap Melayu. Bulis. Ana fi dhalalim mubin. Aku sesat yang nyata. Polis tu Masya Allah. Lepas tu dia tak berhenti. Ihdinas siratal mustaqim. Dia kata, tunjukkan aku jalan yang lurus. Betul tu polis tu faham lah. Sesat dah tu. Lepas tu dia nak balik hotel, duit tak ada. Bulis. Sadaqallahul azim. Kan sadaqallahul azim, habis Quran polis tu. Duit habis. Tengok. Boleh selesai masalah tuan-tuan. Esok pergi Mekah hafal 3 tu. Tuan-tuan. Tu saja nampak nak lena merapu tuan-tuan. Jadi saya kata, okey pergi, jom. Tawaf dah habis tawaf. Duduk depan multazam. Jamaah multazam, mustajab doa. Saya kata okey jamaah, doa ikut diri sendiri. Pak Long ni sebelah saya. Ustaz nak doa apa ustaz? Saya bahasa Arab sepatah pun tak tahu. Takkan tak tahu langsung? Memang tak tahu ustaz, saya jahil ustaz. Tak apa macam ni. Pak Long sebutlah doa apa pun. Saya amin.
Dia pun angkat tangan. Melayu boleh tak? Melayu boleh tak? Ya Allah, aku pernah rogol perempuan ni, ya Allah. Dia sebut nama. Ampun dosa aku, ya Allah. Saya pun, amin. Aku pernah buli orang ni. Dia sebut ni. Satu-satu ni. Ampun dosa aku, ya Allah. Saya, amin. Aku pernah buat ni. Saya duduk dengar. Oh, dia punya dosa. Kira apa yang dia sebut tu, tak mampu kita dengar. Memang jahat sungguh lah. Kata Pak Long, ish, hebat Pak Long. Jangan tanya Ustaz. Tengok tatu lah. Pak Long nampak tak multazam tu? Nampak lah. Pak Long nak pergi peluk lah. Tu yang nak pergi dengan Ustaz tu. Nak pergi peluk lah. Ustaz Pak Long, kita kalau pergi peluk lah, kita dalam ihram. Minyak wangi, nanti kena bayar dam. Tu macam mana? Kita pergi sa'i dulu. Dia pergi sa'i tuan-tuan, dah siap sa'i. Sampai saja di Marwah, saya kumpul jamaah. Jamaah, keluarkan gunting. Saya suruh mereka tahlul sendiri. Mereka letak gunting tu dekat rambut. Saya angkat tangan, saya ambil perasaan. Ya Allah, kami bertahlul ya Allah. Kami gunting rambut kami ya Allah. Kau gugurkanlah ya Allah dosa kami. Seperti mana gugurnya rambut kami ini ya Allah. Ketika kami tahlul ya Allah. Mereka gunting tuan-tuan, air mata mengalir. Di Mekah seorang teriak, semua teriak. Bila semua teriak, saya kata jamaah, siapa cepat dia dapat. Saya nak pergi peluk multazam. Siapa nak ikut? Pak Long tu dia seorang. Saya, Ustaz, saya. Dia pergi. Sampai-sampai, Pak Long nampak kita nak peluk multazam. Pak Long sabar nah. InsyaAllah Ustaz, insyaAllah. Depan Kaabah boleh sebut ya. Tapi dalam ni, peristiwa lama mana tahu. InsyaAllah Ustaz. Sebab di Mekah ni tuan-tuan jaga. Apa kita cakap, tuan bayar cash. Pernah saya jumpa seorang CEO. Orang kaya tuan. Dia duduk depan multazam teriak. Saya kata, tuan awak teriak teruk kan? Dia teriak sungguh. Kalau orang jaki ni, dia jarang teriak teruk. Dia teriak berkontrol lah. Ya Allah. Cik, air mata tak keluar. Tapi hidung lah. Inglis keluar kan tuan. Tu orang lelaki. Orang perempuan. Habis semua. Muka macam jebon. Orang lelaki cik kontrol. Tuan. Kontrol. Tapi dia ni teriak sungguh. Ya Allah. Awak pelik dia ni. Tuan, awak teriak pelik kan? Ustaz, saya main Mekah. Ustaz tahu saya CEO. Bila nak pergi Mekah, saya buat kenduri. Orang main bagi duit. Dia ambil apa? Ambil duit. Tak payah, dia tak payah ambil. Dia bagi balik. Dia tak sebut di mulut pun, tapi hati dah. Aku ada duit, aku pergi Mekah. Kalau tak ada duit, aku pakai kad kredit. Yang hampa duk bagi, pasal apa? Orang bagi, dia bagi balik. Orang bagi, dia bagi balik. Orang bagi, dia bagi balik. Dia bagi balik ya, orang tak bagi ya. Dia bagi balik. Dia pergi tuan-tuan, nak buat umrah kedua, dia pergi sendiri. Pergi dekat Tanah Aim, dia letak pushback di atas. Dalam tu ada 10,000 rial. Ada kad kredit, dia tunduk, orang kebas pushback. Hilang semua. Bila hilang semua, tak tahu nak buat apa. Teriak depan multazam. Saya kata, tuan duduk di mana? Dia kata, Hotel Abrosh. Abrosh ni tuan-tuan, harga satu bilik 4,500. 4,500 satu bilik, satu malam. Ada orang, Ustaz, saya 6,500 saya duduk Abrosh. Memang lah. Tapi katil dia duduk di luar lah. Dia tak bagi. Satu malam 4,500. Package dia hampir 50,000, 40,000 lebih. Dia kata, tuan, jom Ustaz pergi tempat saya. Saya pergi. Ustaz yang bawa tu kenal. Loh, Ustaz mai. Ustaz tolong bagi tazkirah. Saya bagi tazkirah setengah jam. Saya kata, tuan-tuan tahu tak? Salah seorang jamaah tuan-tuan ni hilang duit. Hilang kad kredit, hilang semua. Kita buat kutipan derma boleh tak? Buat keluar kepiah pakai kutip dapat 1,800 rial. Saya ambil tu, bagi kat dia. Dia pegang duit, dia teriak, Ustaz, saya ingat dalam hati saya main Mekah ni, saya ada duit tu yang saya main tu. Kalau tak ada duit, saya pakai kad kredit. Tapi saya main Mekah, Ustaz, duit hilang, kad kredit pun hilang. Saya belanja di Mekah, ihsan derma orang, Ustaz, 1,800. Teriak dia. Di Mekah, Tuhan bayar cash. Sama juga di Padang Cempedak. Tuan-tuan balik, jangan kutuk saya. Dia bayar cash, tuan-tuan. Apa saya ceramah lagi balik, telan buat senyap, sudah, tuan-tuan. Jadi tuan-tuan yang dikasihi dan rahmati Allah. Saya kata, Pak Long, sabar InsyaAllah. InsyaAllah apa? Dia pegawai Warren. Pongoi nak mempuih. Ni gangster InsyaAllah, Ustaz, InsyaAllah. InsyaAllah pun nampak macam tak InsyaAllah Saya bawa. Tengok-tengok orang Arab. Seorang, Bangladesh penuh. Nak masuk 2 orang Saya dia tolak. Saya pergi kat Bangladesh tu. Ya akhi, khalas.
Habis, ati ni, cakap Arab besar, bagi saya. Dia tengok-tengok, dia ingat Arab. Tengok-tengok, muka Melayu. Lagi dia peluk. Pak Long tu. Ustaz, bagi saya Ustaz. Dia nak tumbuh tuan-tuan. Dia kata, Pak Long, sabar. Saat ni dia keluar. Astaghfirullah, lupa Ustaz. Tu depan Kaabah, kadang-kadang Tuhan tunjuk bayar cash. Sabar Pak Long, saat ni dia keluar. Antara mana sangat. Elok dia kat 15 minit. Tengok yang Arab. Ya akhi, khalas. Habis, bagi saya arti ni. Arab tu tengok-tengok, terus keluar. Keluar, saya tolak Pak Long ni. Tolak. Pipi dia kena Kaabah. Dada dia kena Kaabah. Yang angkat tangan. Ya Allah, ampun dosaku ya Allah. Dia menangis. Dia teriak. Tiba-tiba dia senyap. Bila senyap, saya duduk belakang. Pak Long, doa. Supaya Allah ampun dosa isteri kita, mak kita, ayah kita. Dia apa? Ya Allah, ampun dosa isteri ku, mak ayahku, anak-anak aku. Lepas tu senyap dah dah. Saya bisik, Pak Long, doa murah rezeki. Lupa Ustaz. Sampai lupa. Habis tu dia senyap. Saya pergi bisik kat telinga. Pak Long, sudah bagi orang lain pula. Dia pun keluar. Dia keluar, saya tarik dia depan makam Ibrahim. Dia duduk teriak lah. Pak Long, macam mana rasa? Ustaz, saya umur 55 lah Ustaz. Saya tak pernah teriak dalam hidup saya. Tapi pas saya dada saya, pipi saya kena Kaabah, air mata keluar Ustaz. Nabi kata, ya beku menangislah. Fa'illam tabku fatabaku. Tak boleh paksa, saya kata. Air mata yang mengalir secara paksa ini padam api neraka kita Pak Long. Ni menunjukkan Allah padam api neraka Pak Long. Dia angkat tangan. Alhamdulillah. Bukan Alhamdulillah aja. Rupanya pusing 180 darjah. Balik berubah sungguh. Balik pakai serban ni. Setiap waktu semayang di masjid. Berjamaah. Saya jumpa dia tuan-tuan. Nak baca khutbah. Dia duduk sebelah. Tengok-tengok. Macam mana? Alhamdulillah Ustaz. Hidayah milik Allah. Itu yang ceramah saya duk ulang hidayah milik Allah. Kata hidayah macam mana? Tuan-tuan, dia selak dengan baju dia. Tengok, merah menyala. Ni kulit tak ada dah. Semua isi semua. Tatu tak ada dah. Pak Long buat apa? Tuan-tuan dia buat apa? Dia doa di Mekah nak buang tatu. Dia balik, dia pasang setrika. Dia pasang setrika dah panas dah. Dia ambil setrika dia letak. Dia angkat, keluar isi ni tuan-tuan. Saya tahu Pak Long sanggup buat macam tu lah. Dia kata apa? Saya menangis depan mihrab masjid. Ustaz, lebih baik api serika membakar kulit saya Ustaz, daripada api neraka Allah membakar saya di akhirat Ustaz. Sebab tu tuan-tuan, ni kita dah masuk dah musim haji ni. Kalau siapa yang nak pi, bang, sebelum nak pi, taubat banyak-banyak. Semayang taubat. Kita ada dosa silam tuan-tuan. Mana tahu Tuhan tunjuk kita di akhirat di depan Kaabah. Kalau boleh tiap-tiap malam tu saya tuan-tuan nak pi Mekah ni, tiap-tiap malam bangun tuan. Doa ni, ya Allah jangan kau tunjuk ya Allah keaiban aku depan orang ya Allah. Ampun dosaku ya Allah. Masa tak pernah pi. Tuan-tuan takut pi sana berkelio. Walaupun kita doa berkeli dengan bini kok. Sebab apa? Bini kita nak pakai baju, pakai macam-macam pakai. Kita nak pi umrah dua helai bawah atas. Spender pun tak pakai. Duduk tunggu. 5 minit tak apa lagi. Setengah jam kawan tak turun. Sebab bilik asing. Buka macam jebon. Turun. Awal lambat! Saya marah bini saya. Bang, banyak nak pakai. Kita pun takkan kata tak payah pakai. Kan? Betul juga. Baru dalam hati, ya Allah, Tuhan uji tuan-tuan. Bila Tuhan uji, Tuhan bayar cash di atas kemarahan kepada isteri kita. Turun tangga, jatuh tangga, berguling-guling. Allah, tuan-tuan sebab tu nak apa? Ni, siapa yang ada tuan-tuan panggilan nak pergi Mekah ni, nak 2-3 hari lagi. Bang, semayang tu nak taubat banyak-banyak. Minta dekat Allah, ya Allah, ampun dosaku ya Allah. Minta sungguh-sungguh. Kemudian tuan-tuan pergi tuan-tuan, mudah. Orang tak boleh kucup, kita boleh kucup. Pernah saya bawa ada seorang makcik di Padang Serai. Dia 7 kali pergi Mekah. Tak boleh kucup. Tiba-tiba dia tawaf tuan-tuan. Tawaf masa tu buat umrah. Tawaf yang kelima. Ni, kosong ni. Sebab orang nak semayang. Bila semayang, kosong. Tiba-tiba dia terus pergi kucup. Habis-habis kucup, dia teriak menjumpa saya. Ustaz, saya kata apa? Saya dah habis semua tawaf. Dia kata 7 dah. Saya di 5 tu, nampak kosong, saya pergi kucup.
Saya kata, awak, saya panggil maklum, awak maklum kucuk. Lah dia nampak kosong, saya kucuk lah. Maklum dalam ihram, maklum kucuk, semua minyak wangi. Maklum kena bayar dam. Dia teriak. Kita maklum jangan teriak, bayar dam lah. Bila bayar dam, kucuk. Kalau saya pun dia bagi kucuk, saya kucuk. Bukan senang tidak? Tiba-tiba dapat kucuk dia. Lepas tu bayar dam lah. Lepas tu tak apa kau ustaz? Tak apa. Saya kata. Dia balik tak boleh tidur. Lepas ustaz saya buat dosa. Dosa apa? Dia kata. Bayar dam tau. Kita dah. InsyaAllah. Bila saya tanya, pasal apa? Ustaz, rupanya Tuhan makbul. Saya nak mai tu tiap-tiap malam saya bangun tahajud. Saya doa, ya Allah, bagilah aku boleh kucuk, ya Allah. Tuhan bagi kucuk sungguh. Allah tu yang keistimewaan tuan-tuan. Sebab itu, amalan apa ni dalam bulan ni? Yang kata Ramadan, Syawal, Zulkaidah, Zulhijjah. Apa? Kalaulah tuan-tuan yang ada kesempatan pergi haji, pergi haji. Kalau tak ada kesempatan, orang pergi haji, kita pergi ziarah dia. Ziarah macam mana? Tuan-tuan huluk duit kat dia. Dia belanja sana, kita dapat pahala. Ini kita, buat tak tahu ya kau tu buat kenduri kan? Kita huluk lah. Selalunya orang kenduri kita bagi RM10, orang pergi haji 50. Bagi 50. Kawan tu balik, kita tunggu depan pintu dah. Hadiah apa nak dapat ni? Tuan-tuan mampus kawan tu. Bagi 50, sedekah ha. Ini kita duk pening. Allah tuan-tuan. Sebab tu bagi ni terus. Ni kadang-kadang Allah, ni makcik ya maklum cincin Mekah ada tak? Cincin Mekah tunggu tuan-tuan. Tak payah yang tu, kita sedekah. Dia buat apa? Dia dapat pahala. Kita dapat pahala tuan-tuan. Lagi apa amalan? Di antaranya tuan-tuan, ni dalam bulan-bulan ni disuruh banyak berzikir. Antaranya apa? Bertahmid, bertakbir, bertahlil, bertasbih. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Banyak. Pagi-pagi tu, siapa yang sebut, kalau tuan-tuan baca dalam Tanbihul Ghafilin, 5 tasbih ini 5 pohon syurga. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Tambah la haula wala quwata illa billahil aliyil azim tuan-tuan. Lagi apa? Kalau boleh tuan-tuan, amalan yang sangat dituntut disebut sunat muakkad, iaitu digalakkan kita berkorban. Fasalli li rabbika wanhar, dan dirilah semayang dan berkorbanlah. Ni dalil dia. Kalau boleh tuan-tuan, siapa yang ada duit tak boleh pergi Mekah, kita buat korban lah. Lah korban tuan-tuan, setumpuk lembu berapa? 600 bang. 600 lah. Dulu 340 lah. Lah 600 tu. 600 maksudnya 6 kali 7 4,200 ekor. Tu tak kira bersih kan, tolak habis semua lah. Kali lah. Oh tuan-tuan, 600 dulu 340 lah. Allah lah 600. Tapi siapa ada duit buat lah. Sebab apa? Dia sunat muakkad, sunat yang sangat dituntut. Kita tak boleh pergi haji. Untuk apa? Korban ni ambil kalimah daripada qarabah, untuk dekat dengan Allah. Dekat dengan Allah, kita korban lah. Kita korban apa? Sebab tu saya nak cerita sikit tuan-tuan tentang korban ni. Kan? Kalau tuan-tuan tengok pada ayat yang turun berkenaan dengan korban apa? Falamma balagha ma'u sa'ya qala ya bunayya inni ara fi manami inni azbahuka fanzur madza tara qala ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Apabila telah baligh akan Nabi Ismail AS boleh tolong Nabi Ibrahim, maka berkatalah Nabi Ibrahim, wahai anakku, aku melihat dalam mimpi aku. Ni Nabi Ibrahim mimpi, dia tengok apa? Aku menyembelih kamu, apa pendapat kamu? Cuba tuan-tuan bayang, kalau ayah kita tidak mimpi, dia kata apa? Bangun-bangun, aku mimpi semalam sembelih hang buat korban. Tuan-tuan kata apa? Sebelum ayah sembelih, saya sembelih ayah. Tapi apa kata apa? Apa kata? Qala ya abati fa'al ma tu'mar, wahai bapakku, buatlah apa yang Allah suruh. Satajiduni insyaallah minas sabirin, kamu akan tengok aku di kalangan orang yang sabar. Kalau tuan-tuan tengok ayat ni, hebatnya anak kepada bapa. Ni nak cerita kat adik-adik ni. Hebatnya anak kepada bapa. Ini pengorbanan Nabi Ismail kepada Nabi Ibrahim. Ni, bapa suruh ikut dia. Sebab tu kalau tuan-tuan baca dalam satu buku yang ditulis oleh Dr. Fazilah Kamsah, dia kata, hebatnya Nabi Ismail, dia ada 5 perkara.
Pertama apa? Sebagai seorang anak macam Nabi Ismail, kena taat apa yang mak ayah dia. Ni, adik-adik saya nak tanya, siapa di kalangan kamu yang ayah dia mati dah? Cuba angkat tangan. Oh, tak ada, tu anak yatim tu. Lama dah? Lama dah. Mak nikah lain tak? Nikah lain, panjang je mak. Mulut panjang. Siapa sini? Mak mati. Mak mati. Mak dia tak ada. Pakcik tak payah angkat, lama dah mati bacot. Siapa sini dua-dua mati? Mak dan ayah. Ni adik-adik kita. Siapa sini dia mati? Dia mati jebon lah kan. Saya nak abang, satajidu insya-Allah minas sabirin. Kamu akan dapati orang yang sabar. Seorang anak yang hebat apabila dia taat perintah mak ayah dia. Sebab tu turun ayat, wa wasainal insana biwalidayhi. Buat baik kepada kedua bapa kamu, terutama apa? Ummuhu wahnan ala wahnin. Ibu kamu yang mengandung kamu susah bertambah-tambah. Wa fisaluhu fi amain, menyusu 2 tahun. Tuan-tuan mak kita. Sebab tu kalau boleh bapa yang di sini ada isteri, jangan panggil umi. Umi. Isteri kita. Umi itu dalam bahasa Arab mak aku. Isteri kita mak kita kan? Tu silap bahasa tu. Kadang-kadang panggil mama. Mama, tolong ambil zat dekat papa. Kalau papa tak apa, ke papi. Kaedah bahasa tak betul. Isteri kita, mak kita kan? Umi ada mama, ada ibu. Ibu. Tu ibu kita kan? Bang, siapa yang panggil ni tukang? Ada yang isteri panggil ayah, tolong ayah. Dia ni bukan ayah kita. Dia suami kita. Ada yang panggil abati. Abati. Abati tu bapa aku. Tukang bang. Kalau suami kita, panggil abang. Betul tak? Abang. Macam baru saya forum dengan Datuk Siti Norabayah. Dia panggil Wan Akashah, suami dia, Ling. Dalam hati aku, Ju. Dia Ling, Ju Ling. Berbulu aku dengar kan. Dia pun duduk orang duk pegang tangan. Aduh, lemah perut kan. Dia panggil Ling. Saya panggil isteri saya Yang. Apa salahnya ni duk panggil Umi. Tu bini kita, mak kita. Isteri kita. Panggillah Yang ke, Darling ke. Panggillah apa-apa kan. Ataupun nama dia ke, nama Rahmah, panggil Rahmah. Apa salahnya ni duk panggil mak. Bukan mak kita. Ni dekat Kuala Nerang lagi bagus. Dia tahu ustaz ceramah panggil Yang. Tengok saya panggil. Isteri saya nak buat ayam. Kata pakcik panggil apa? Lama dah nikah 36 tahun. Tengok saya panggil. Bini ada dekat dapur. Terus ayam ramai. Ui, hebat tuan. Macam burung meletup. Tapi alhamdulillah bahagia 36 tahun. Sebab apa? Sebab dia redha tuan-tuan. Dia panggil hud-hud tuan-tuan. Macam burung meletup. Tuan-tuan jangan buat macam tu pula. Lagi balik. Hud. Tengok baru yang burung hantu mai tuan-tuan. Bukan belum meletup tuan-tuan. Ni panggil apa? Panggil nama. Panggil Yang. Panggil apa? Sayang. Panggillah apa-apa pun yang bukan mak kita. Tu sebab anak kita nak panggil apa? Tiba-tiba kita panggil ayah anak kita. Mana satu ni? Ayah dia ke ayah aku? Confuse kawan tuan-tuan. Tu kaedah bahasa kena tahu. Jadi macam mana tuan-tuan? Sebagai anak, taat macam mana? Mak kita. Sebab tu kalau boleh mak, siapa ada mak, tuan-tuan, buat baiklah dekat dia. Sementara mak kita masih hidup. Ni adik-adik yang ada mak ni, saya nak tanya betul-betul. Siapa pergi sekolah, dia cium tangan mak dia. Pakcik tak payah angkat, tak payah. Bagi budak-budak sudah. Hang tak cium lah. Tak cium tangan mak hang. Pergi sekolah. Siapa pergi sekolah cium, angkat tinggi sikit. Siapa cium, jangan jatuh. Dia cium pipi mak ayah dia. Tak cium jangan. Yang ni mak ayah tak buat. Siapa dia pergi sekolah, ayah dia cium dahi dia. Tinggal berapa orang? Kali lagi tanya, siapa pergi sekolah dia cium tangan mak ayah dia? Siapa pergi sekolah bukan saja dia cium tangan mak ayah dia, ayah dia cium mak dia. Dia pergi sekolah mak dia cium ayah dia. Mak hang korang jam tu. Ciumlah tangan lain. Hang duk ngendap bah. Hang tu. Cik relax. Silap. Ustaz tak belit tuan-tuan. Ceramah dengan budak-budak kita merapu sikit boleh tuan-tuan. Sebab tu tuan-tuan, ni apa? Taat.
selagi mana mak ayah kita tak bawa maksiat. Saya nak tanya adik-adik ni, siapa yang pergi sekolah mak dia bagi RM5, ayah dia bagi RM5? Oh, tengok. Hang ayah tak ada, siapa bagi? Mak bagi. Ingat hantu bagi lah. Ayah tiri mak ayah tiri ada. Okay, mak bagi RM5. Siapa RM4? Siapa RM3? Siapa RM2? Siapa RM1? Siapa ayah mak kata pilah kedarah lapar yang ada. Siapa macam tu? Siapa lebih pada RM5? Ayah dah bagi. Oh, no, angkat tangan tu. Oh, kaya tuan-tuan. Dulu saya tuan-tuan sekolah pada Menora. Ayah mak saya bagi berapa? 2 kupang bang. Zaman tu lah, zaman saya tahun 80. Pi naik bas RM5. Balik Pak Cop jual bihun. Haram bihun tu apa pun tak ada. Harap ke tomato lah. Buah tomato bihun. Lepas tu dia buat kuah asam pedas. Aku ambil kuah. Bihun tu sekupang. Kadang-kadang lapang. Tambah RM5. Habis nak balik. Tuan-tuan daripada Padang Menora berjalan kaki. Lalu sebarang tok duit. Makan duit bah. Jalan lah. Jalan. Lepas tanya, oi, awak tak naik bah? Tak apa. Ini nak berjalan. Nak berjalan apa? Kedarah duit ambil. Lalu kot Lahad Yue tu, tuan-tuan tahu tak? Ada satu lorong dalam tu, Cina dekat Malakah tu tanam sayur. Tanam timun, aku masuk aku curi tuan-tuan. Minta maaf lah. Tak ada apa nak makan. Pergi curi timun tu, balik makan. Tapi alhamdulillah jadi ustaz juga tuan-tuan. Tak ada apa nak makan. Baru ni pergi jumpa tu. Dia tanya dia, orang ni jemput toket. Dia tak ada, sudah mati. Yang ada siapa? Anak dia. Saya bapa ni, saya nak abang ni. Dulu bapa hang tanam timun ni, aku curi. Berapa agak nak bayar? Alah, kita pun tahu. Bukan saya you curi. Ramai lagi curi. Dia kata. Kita halal lah dia. Cina halal, alhamdulillah. Susah bang. Pokok Mutan ada 2 tempat dia. Bila Ramadan, Allah, malam tu mereka pakat semalam. Kami naik curi duduk di atas makan. Buang kulit bagi banyak. Sebab tuan rumah tak bagi. Tuan rumah main esok, haram jadah, siapa curi buah mutan kami? Makan sudahlah. Kulit bawah pokok penuh. Aku. Tuan-tuan, susah tak kira dah. Kadang-kadang balik, mak kata apa? Hari ni nasi ada, lauk tak ada. Susah sungguh tuan, nak cerita tak reti lah. Sama lah, duduk badan terbedak. Tak ada duduk, bila tak ada lauk. Mak kata apa? Tak apa, hang duduk sat ya. Mak saya siam, dia cakap macam maklum lah. Maklum saya kan dia cakap, tuan-tuan lama tak jumpa. Dia cakap panjang belakang sebab Mat Arif Lin Sukun. Turunan siam, kami keturunan siam. Kalau dulu cakap lagi pekat, dek lama tak jumpa. Keturunan siam. Lah ni kira dah okey sikit lah. Dia tahan duduk sat dek oi. Aku nak pergi tembak pelanduk. Kita alhamdulillah hari ni makan pelanduk. Tuan-tuan tahu apa dia? Dia pergi cari belakang rumah ni galah. Tuan-tuan tahu tak? Pisang ada buah. Buah dia ada jantung. Jantung kan nampak macam pelanduk. Dia ambil pum, debum jatuh. Jatuh dah pelanduk. Kita pergi tengok mana mak. Jantung pisang. Dia belah tuan-tuan, dia buat masak cabai, punya sedap tuan-tuan. Makan dengan nasi, ya Allah sedapnya pelanduk ni. Lah suruh buat tobat, aku tak makan. Belagak nak mampus, punya susahnya. Tuan-tuan, mengaji di mana? Abdul Kadir. Bukan naik bas bang, kayu bersekat. Kayu sampai-sampai, tiba-tiba perhimpunan bagi tahu. Allah, hari ni ada PJ. PJ tu apa? Pendidikan jasmani. Kena pakai seluar merah dia. Ni seluar merah ni, tak bawa. Kayu pada belah batang. Podokat tak kau? Ambil seluar, patah balik. 10 minit dah. Tonton bayang tengok. Lah suruh kayu, tobat aku tak kayu. Boleh pi patah balik. Sebab apa nak mengaji bang? Susahnya. Susah sungguh. Sebab tu adik, hargai adik ilmu kamu. Susah. Nak makan susah. Alhamdulillah. Boleh berjaya bang. Ni, periksa. Masa tu bukan UPSR. Penilaian darjah 5. Periksa. Saya kawan saya yang baik. Tuan-tuan tahu siapa?
Hasan. Tak ada Hasan Catering tu. Hasan Catering tu member aku tu. Kami mengaji sekali. Dia nampak tua. Benarnya umur sama. Tapi memang dia tua pun teruk dia. Hasan Catering tu mengaji sekali. Darjah 6. Ada 6 kelas. Saya duduk kelas pertama. Dia tak mana? Halaman last kali. Tapi dia jutawan lah tuan-tuan. Boleh pakai BMW. Jutawan lah. Susah lah. Bila jumpa dia tak, aku dia tak makan tak ada. Dia tak kadang. Dia pak dia mati tuan-tuan. Tu bila cerita dia teriak. Dia tak aku susah pak tak ada. Dia tak kadang makan pun tak ada. Kami kadang-kadang makan. Bagi seorang sikit. Hasan Catering. Tapi dia jutawan tuan-tuan. Saya tanya dia pasal apa. Dia kata aku ada mak aku segala-galanya. Ni tuan-tuan tahu tak? Pi dekat Tasik Kelurong. Ada Maybank kan. Tuan-tuan pi dekat ujung ada kedai kereta jual motor. Tuan-tuan pi jumpa tokek dah. Saya pi jumpa tokek sambil duk komen motor. Tokek you ada berapa cawangan ni motosikal? Dia kata ada 16. 16 cawangan. Woi kayo. Macam mana? Dia kata ustaz saya nak cerita. Saya duduk Kampung Selamat dia kata. Mak ayah saya mati dah. Saya ada mak dia kata. Saya bela mak saya sampai mati. Cina cerita. You bela macam mana? Mak saya tak boleh mangkit lumpuh dia kata. Saya akan usung dia, dukung dia kata. Wah dukung dia kata. Wah basuh berak semua. Wah suap makanan dekat dia. Berapa lama hang jaga? Hampir 3 tahun. Tapi dia kata mak saya tak pernah kata apa kat saya dia kata. Mak saya mati, mula-mula saya jual motor setahun 2 biji lah. Mak saya mati dia kata. Tuhan angkat 1 bulan mula-mula saya buka cawangan. Lah 16 cawangan. Tiap-tiap bulan saya jual 30 biji motor. Pasal apa? Sebab mungkin doa mak saya dia kata. Tengok Cina pun buat baik dengan mak, Tuhan angkat dah. Bang, kalau tuan-tuan nak hebat, tajam mak. Mak saya tuan-tuan masih hidup. Umur 74 dah, 73. Apa pun telefon duk jauh. Assalamualaikum mak. Mak ni cik nak pergi ceramah. Hang pergi mana? Senawang. Hang bawa kereta elok-elok nah. Dia panjang mat ada di sukun. Terima kasih mak. Dulu duk mengaji, telefon mak. Duk universiti tu. Assalamualaikum mak. Ada apa? Ni cik nak periksa isu mak ni. Allah subjek ni susah nak mampu. Orang utara ni mampu semua tuan. Susah nak mampu. Tak apa hang jawab dia pun angkat tangan. Ya Allah bagilah dek-dek boleh jawab. Dia doa. Saya esok pi tuan-tuan depa letak kertas, semua boleh jawab. Haram tak betul pun. Sebab apa? Doa mak. Mak suruh boleh jawab suruh. Tapi tak betul juga. Sebab tu adik-adik, siapa ada mak ayah buat baik mak ayah. Macam Nabi Ismail, satajiduni insya-Allah minas sabirin. Kamu dapati aku orang yang sabar. Saya cerita tuan-tuan. Siapa yang ni dah besar-besar dah ada mak, bantulah mak dia. Macam mana? Ingat 2 perkara yang Nabi suruh. Pertama, buat baik kepada mak ayah, murah rezeki. Panjang umur, hidup tenang. Yang kedua, as-sadaqah. Panjang umur, murah rezeki tuan-tuan. Allah tenang hidup dia, 2 perkara ni. Yang pertama, ada mak ayah buat baik. Macam mana? Siapa yang tiap-tiap bulan dapat gaji, bagi kat mak. Kan? Pakcik yang ada anak, dapat dah duit. Makcik, kalau banyak niat dalam hati, kerana anak aku ada. Bila anak kita bagi sikit, dalam hati kata macam ni, kerana anak aku ingat aku. Ingat, banyak tanda ada, sikit tanda ingat. Ini kita kadang-kadang beza. Ni anak ni hak Kuala Lumpur ni, tengok, Alhamdulillah bagi 500 sebulan. Hak ni 100 lah. 100 tu tanda ingat, jangan beza. Yang banyak tanda dia ada. Sebab tu saya ada mak, jadi dulu jadi cikgu, dia tak kerja apa dah. Jadi cikgu ni 18 hari bulan ni pokai. Apa pun tak ada. Masa tu penin tuan-tuan. Tapi saya akan simpan belakang kopek saya ni ada duit spare. Yang tu 200 untuk kalau minyak habis. Allah yang ni ada pun. Saya pun pergi mak buat keluar. Mak nah dia ambil duit. Dek ada duit tak? Ada mak oi. Dalam hati tak ada. Mulut sebut ada apa pun tak ada. Hang tak ada duit apa? Ada mak oi. Hang tak ada ambil balik lah. Tak apa mak ambil lah. Beli beras.
Hang tak ada. Ada, mak oi. Ambil. Terus dia angkat tangan. Sebab tu mak, doa yang baik untuk anak. Ya Allah, bagi anak aku, ya Allah, murah rezeki, ya Allah. Mak ni tak pernah cakap tak elok. Tu hebat tu. Murah rezeki, ya Allah, bagi dek-dek ni murah rezeki. Kita amin. I love you. Saya boleh melawak mak saya. 4 jam, orang telefon. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ni Ustaz Abdullah Khairi ke? Ya. Bagus, telefon macam ni. Ni kadang-kadang telefon. Assalamualaikum. Ni siapa? Aku cukup geram, tuan-tuan. Ada telefon kita, tanya kita siapa. Ni siapa? Ni. Dia kata, hang nak cakap siapa? Dia tak siapa tu. Dia kata, pada muka hang, aku tutup tu. Tanya, ni Ustaz Abdullah Khairi ke? Kalau tak betul, tak apa. Ni siapa, tuan-tuan? Ni Ustaz Abdullah Khairi ke? Ya. Ustaz, boleh tak? Pasal apa? Ustaz tolonglah, mai telur intan. Saya tak pasal apa? Datuk Dr. Harundin tak boleh mai uzur. Ustaz ganti boleh tak? Saya kata, ya Allah, telur intan tu. Boleh lah. Kita pun minyak, boleh lah bayar tol, boleh lah dah. Padahal sampai tuan-tuan 3 jam ya telur intan. Tuan-tuan bayang saya bawa berapa? Tak laju, 180 lah. Oh, sampai tu rupanya saya ni bukan ganti Datuk Harundin, rupanya forum. Saya ganti Datuk Harundin. Sebelah saya panel kedua Dr. Zulkifli yang tulis buku ni, nampak ni, Mufti Wilayah Dr. Zulkifli yang cakap, tuan-tuan, kita kena bersyukur kepada Allah. Saya mampu, aku tak mampu macam ni. Ni aku forum ni nak cakap macam mana ni? Ni mufti ni. Panel ketiga Datuk Hassan Din. Hassan Din bekas imam Masjid Negara, imam Istana Negara. Kan dia cakap semua fakta kan. Jarang lawak. Saya ganti Harundin sebelah Hassan Din. Saya Din nampak pun tak ada. Aku Din nampak pun tak ada kan. Mampu aku ni mampu. Ketak nak mampu tuan-tuan, ketak tak kira. Nak mampu lagi tengok. Semua nak mampu tapi tak mampu pun. Tu macam ada ustaz kata apa? Orang utara ni teruk betul ya. Bangun pagi lapak, dia kata apa? Lapak nak mampu. Betul tak? Dah makan-makan, mata kenyang nak mampu. Dah kenyang mengantuk apa? Allah letih nak mampu. Lepas tu lena mampu. Dia mampu atau tak mampu? Tidak abad tuan-tuan, orang utara ni banyak mengingati mati. Mampu tak habis-habis. Allah akbar, tengok Allah ada tu puasan. Saya panel pertama, pengusi tanya, kita pun nak buat lawak, takutlah Dr. Zulkifli sebelah Datuk Abu Hassan. Jadi cakap pun fakta semua. Yang pertama, yang kedua, Datuk Abu Hassan dengar. Hangguk daripada awal sampai habis. Ni saya ceramah ni 9-5 minit dah. Ada di kalangan tuan-tuan dengar hangguk pun tak. Belagak nak mampu. Hangguklah sikit, lebih belagak daripada Datuk Abu Hassan ni. Kan? Saya buat lawak kan, Datuk Dr. Zulkifli dengar lawak. Dia gelak macam bakar jenazah. Ni saya ceramah ni nama ni tuan-tuan. Dekat sejam lebih lah. Ada di kalangan tuan-tuan gelak pun tak. Buat tak tahu kan. Gelak sikit. Belagak lebih daripada tuan-tuan buat saya. Habis-habis ceramah. Dia bagi sampul. Nah ustaz, saya tak pegang dah. Esok nak sekolah. Pedorah balik. Pedorah sampai di rumah. Tak terus pergi sekolah Masuk tu subuh semai. Pergi. Lepas perhimpunan. Pergi kantin lah. Mama, mi goreng 1. Mamak tomeh dia main. Hang mi goreng apa? Hang sekepiang pun tak ada. Oh mamak, apa dia apa? Saya puasa mamak. Puasa apa-apa pun tak ada. Baru teringat sampul. Balik pederah 2 suku balik. Sampai 2.5. Buka sampul. Tengok. Bagi kat mak 200. Tuhan bayar cash 4 jam. Buka. Dalam tu ada berapa bang? 4,000. Bagi 200. 4,000. Tengok. Murah rezeki. Malam ni jangan 4,000 lah. Agak-agak lepas duit minyak sudah Faham ustaz tu? Macam faham itu tuan-tuan. Nampak tuan-tuan? Ni rezeki kita murah. Taat maya. Kita bantu dia tuan-tuan. Alhamdulillah murah rezeki. Tapi kita tak guna bang. Jadi ni seperti mana Nabi Ismail
Adik ni. Sebab tu anak-anak kita ni jangan target jadi doktor. Saya tanya, siapa nak jadi doktor angkat tangan? Orang doktor. Siapa nak jadi ustaz? Oh, 2 orang. Siapa nak jadi cikgu? Oh, cikgu perempuan semua. Tengok. Habis kita orang jantan. Semua. Saya tuan-tuan. Semua anak murid slow habis tuan-tuan. Sebab apa? Zaman saya semua kerja kilang. Semua cikgu perempuan semua. Zaman saya, masa tu kan kerja kilang mahal. Semua perempuan. Pi pengetua perempuan, PK perempuan, semua perempuan. Lepas tu barulah cikgu lelaki masuk. Siapa nak jadi engineer? Jurutera? Ada. Siapa nak jadi kerani? Nak jadi kerani. Wahai ibu dan ayah, jangan anak kita jadi engineer. Jangan jadi doktor. Jangan jadi engineer, peguam, lawyer, cikgu. Jadilah anak kita seorang manusia. Manusia macam mana? Doktor yang semayang tak tinggal. Doktor yang boleh baca Quran. Doktor yang hormat mak ayah. Itu anak kita. Ini jadi doktor tuan-tuan. Saya mengajak Datuk On fizik. Dia naik kapal terbang sekali dengan saya di Sandakan. Duduk sebelah, teguk pun tak. Saya baca surah Abang 3 jam. Dia buat tak tahu kan. Turun-turun dia orang tu bertam indah. Ayah dia tengok-tengok. Ustaz, main mana? Sandakan. Loh, anak saya pun balik Sandakan juga. Anak saya doktor ustaz, anak murid ustaz. Saya kata yang mana satu? Tengok-tengok anak murid saya yang sebelah. Saya kata tu ke? Tu anak murid ustaz lah tu. Saya kata, cik, anak encik bukan seorang manusia. Pasal apa? Saya ajak dia jadi doktor, dia duduk sebelah saya atas kapal terbang, teguk saya benda. Pak dipegang tangan, cium tangan ustaz, minta maaf saya, wakil anak saya tak didik dia sebagai manusia. Sebab tu wahai tuan-tuan yang duduk padang Cempedak, didik anak kita sebagai manusia. Ini anakku esok nak jadi doktor. Doktor semayang pun tak. Doktor Quran tak boleh baca. Ini jadi doktor, orang tolak jadi imam. Dia naik. Allahu Akbar. Tengok-tengok. Doktor, adik nama apa? Doktor apa? Nama apa? Najib Torazak. Pelik tu. Tu orang lain. Terkeluar. Apa dah? Nama? Ahmad Yusof. Ahmad Hang gelak. Dia keluar juga muka tu. Ahmad Doktor Muhammad Yusof. Tolak. Doktor sila. Allahu Akbar. Dia jadi imam sembahyang. Kita mati, tengok-tengok doktor ni lah yang mandi jenazah. Seronok tak? Doktor inilah yang semayang jenazah kita. Tuan-tuan ingat tak Ustaz Dazuki? Dia cerita. Saya nak cerita balik tuan-tuan. Ustaz Dazuki ni tuan-tuan, orang yang cukup hebat. Dia ialah anak saudara Tuan Guru Ni Abdul Aziz. Dia kata satu ketika ada kawan saya mati di Kelantan. Kawan saya anak-anak ni telefon sebab kawan baik. Baliklah ustaz. Kawan ustaz dah mati dah. Dia balik. Dia buat apa? Nak mandi jenazah kawan ni. Sebab kawan baik. Rupanya kawan ni ada 5 orang anak. Anak ni semua dah besar-besar dah. Anak 5 orang ni kata apa? Ustaz, kami tahu ustaz main nak mandi jenazah ayah kami. Ustaz, hari ni ustaz tak payah mandi. Ustaz tengok sudah. Kalau tak betul ustaz tegur. Ayah kami dah didik kami anak yang soleh. 5 orang anak lelaki. Ni, ketika mana nak mandi jenazah ayah, mereka angkat jenazah ayah, mereka letak atas reba. Saya nak tanya abang, esok kita mati, anak kita boleh reba kita? Ni, tak atas reba ni. Bila tak atas reba, anak nombor 5, ambil ayah siram tu. Siram dengan kasih sayang. Anak ni kata apa? Ya Allah, masa hidup ayah kami, ya Allah, dia mandikan kami tak pernah jemu, ya Allah. Hari ni kami mandikan dia, ya Allah. Kau jadilah ayak yang kena tubuh ayah kami jatuh ke bawah seperti mana gugurnya dosa dia, ya Allah. Orang yang duduk dalam tempat mandi tu teriak semua. Saya nak tanyalah makcik, agak-agak anak kita mati, anak boleh mandi tak? Anak kita doa kita. Anak kita duduk jauh ya, mandi. Mampu orang ni lama dah. Ni mandi ni, dah siap mandi, depa angkat jenazah ayah. Depa letak atas kain kapan. Anak nombor 4. Selimut ni tutuplah. Sambil tutup tu anak tu kata apa? Ya Allah,
Masa hidup ayah kami dia bukan orang senang ya Allah. Susah ya Allah. Hari raya tu ya Allah, berhutang, bergadai, bergolok nak beli baju raya untuk kami ya Allah. Hari ini kami selimut dia dengan kain putih ni. Kau ampunlah dosa dia seperti mana putihnya kain kapan ini ya Allah. Hebat tak? Saya tanya tuan-tuan, tuan-tuan ada mak? Siapa yang mandi jenazah mak? Tuan-tuan ada ayah, ayah mati, tuan-tuan mandi ke? Tuan-tuan kapan ke? Tuan-tuan buat tak tahu lah. Ketika mana mayat tu, mereka letak atas tempat usung. Anak nombor 3. Ya Allah, masa hidup ayah kami, dia dukung kami ya Allah. Tak pernah merungut. Hari ini kami tanggung dia ya Allah. Kau jadilah berat tanggungan ayah kami ni. Ialah berat amalan dia yang dia buat masa hidup di dunia ni ya Allah. Hebat tak? Hebat. Yang duduk dalam majlis tu teriak semua. Termasuk Ustaz Dasuki. Kemudian mereka bawa masuk dalam masjid. Anak nombor 2. Jadi imam. Anak ni Allahu Akbar. Ketika doa, anak ni doa, Allahumma anta rabbahu wa anta khalaqtahu wa anta hadaitahu lil Islam wa anta qabatta ruhahu wa anta a'lamu sirran wa ala niyatahu. Allahumma faghfir li wa lahu ya Allah. Allahumma faghfir lana wa lahu ya Allah. Ampunlah dosa kami dan ayah kami. Dia tambah Melayu. Ya Allah, Engkau tinggalkan ya Allah ayah kami ini. Warisnya, waris ini anak yang saleh yang mendoakan dia melalui tangan anak yang banyak dosa ya Allah. Kau ampunlah dosa ayah kami ini ya Allah. Yang dengar teriak semua. Akhirnya mereka bawa jenazah ayah masuk dalam kubur. 5 anak turun. Anak sambut. Sambut tu sambil baca doa. Allahumma anta. Dah tak. Anak pusing. Pusing jenazah ayah. Anak nombor 1 ambil satu gumpalan tanah. Anak tu letak depan muka baca apa? Minha khalaqnakum. Daripada tanah inilah ayah kami dijadikan. Kemudian letak kat belakang tu. Wa fiha nu'idukum. Kepada tanah ayah kami kembali. Kemudian letak dekat tulang sulbi. Wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Daripada tanah inilah ayah kami akan dihidupkan semula. Yang duduk atas tu tengok amin amin. Kemudian tutup jenazah ayah. Tutup siap. Anak nombor 1 baca talqin. Dia baca dah habis. Ya Allah, sesungguhnya ayah kami meninggalkan anak yang soleh. Anak yang soleh itu saya. Sebut satu-satu. Ya Allah, melalui tangan anak-anak ini yang soleh, ampunlah dosa ayah kami. Luaskan kuburnya sejauh mata memandang. Ampunlah ya Allah. Yang dengar tu teriak semua. Saya tanya, bang, kita mati so anak kita ada dah boleh mandi jenazah kita? Agak-agak boleh tak semayang? Sebab tu wahai tuan-tuan yang duduk di padang Cempedak ni, anak kita ni jadi manusia. Bukan jadi doktor. Ni anak aku alhamdulillah doktor. Tengok-tengok masjid tak pernah main. Anak aku lawyer duduk sebelah masjid. Alhamdulillah. Haram jenguk mana? Itu bukan lawyer, lolang. Tuan-tuan, geram dia. Sebab tu tuan-tuan yang di sini, jadikan anak kita manusia ni. Mana tahu tuan-tuan, 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun akan datang. Sana tu, Perdana Menteri sungguh. Boleh? 40 tahun lagi? Tak mau? Tak mau ketua pembangkang? Dia tak mau tuan-tuan. Yang duduk depan ni Lena. Hang menteri, aduk Lena siapa tahu? Menteri Pengangkutan. Lena lah dah. Hang duk tunjuk. Hang menteri. Menteri apa hang? Timbalan Perdana Menteri hang. Boleh? Tak mau tak? Tak mau? Ketua Menteri Pulau Pinang. Ni anak kita 40 tahun ni bukan cerita politik bang. Ni abang 40 tahun dah datang. Jadi anak kita manusia. Kita akan tahu. Saya dulu tuan-tuan nu sekolah. Ni, lubang hidung ni. Jangan tanya. Kira kalau korek tu boleh palam peru. Lah boleh ceramah depan tuan-tuan ni. Susah bang. Kira duduk sekolah tu 6 jam siapa nak korek lubang hidung kita? Balik-balik. Tahu dia mak kata. Hamba lubang hidung boleh palam peru. Ni kira ada lubang sikit hijau semua. Susah bang. Tak ada kebersihan langsung. Pergi sekolah ni lekeh. Bahasa Inggeris periksa. Balik tanya ayah. Mak saya buta huruf. Tak boleh baca, tak boleh tulis. Mak bahasa Inggeris. Han jangan tanya dek aku tak tahu apa. Tanya ayah. Ayah ni bahasa Inggeris. Han tanya aku. Aku tahu yes, no, alright dah. Pergi periksa tuan-tuan penilaian darjah 5 4A. Bahasa Inggeris terus.
Allahu Akbar tuan-tuan. Punya susah. Susahnya. Duduk ini. Ayah bagi 300 ya. Dia kata 300 ni lah, nak buat apa? 300 bang. Saya pergi jumpa naib chancellor. Tu sampai lah jenis tak takutnya. Masa tu umur 17. Naib chancellor ni macam sultan lah. Saya pergi ketuk pintu. Sekretari keluar. Ada apa ni adik? Nak jumpa naib chancellor. Cik ada appointment. Appointment apa appointment? Saya nak jumpa saya nak. Saya tak kira. Punya berani lah. Tu dah berani sampai lah. Aku kan takut kan. Jenis tak takut pula. Jenis pokok hijau. Siam pokok hijau. Kalau biru dia takut sikit lah. Jenis pokok hijau. Saya nak jumpa kau chancellor. Tak boleh. Ada appointment. Saya nak jumpa kau. Ni. Di daftar 300 tuan-tuan. Tak boleh masuk universiti. Yuran 1,200. Jadi saya pergi jumpa naib chancellor. Saya pun dibuka. Naib chancellor kata, cik adik masuk. Saya duduk-duduk. Datuk saya kata. Masa tu saya tak tahu hantam sebut Datuk lah. Haram dia Datuk ke Datuk aku macam tu. Datuk ni. Saya nama Abdullah Khairi. Saya ayah bagi 300 ya. Saya tak ada duit dah. Saya nak mengaji saya kata. Kalau Datuk tak bagi saya daftar, saya tak mau balik. Saya nak mengaji kau. Ni, tahu naik chancellor tu buat surat dekat bendahari. Tolong terima budak ini Abdullah Khairi bin apa? Haji Harun untuk terima 300. Lepas tu dia ada duit bayar. Naik chancellor tulis. Tengok. Dia keluar tu dia punya belagak. Naik chancellor kan. Aku tak takutnya. Jenis tak takutnya. Tu kena tukar pula ketang. Aku tak takut. Jumpa timbalan pengarah. Aku jumpa lawan berapi tuan-tuan. Jenis tu tuan-tuan. Pokok hijau. Kalau biru dia takut sikit lah. Memang pokok hijau lah. Pergi jumpa bendahari. 300 anak mengaji apa? Saya kata ni. Naik chancellor sign ni. Cik besar daripada naik chancellor kan? Dia kata, saya bendahari. Terima sudah. Kata, terima sudah. Kita benar kan? Umur 17 bang. 17. Akhirnya dia pun terima. 300 ya. Makan tak ada. Harap ke kantin. Bila harap kantin, cuti kantin tutup. Duit tak ada. Nak minta ke mak tak ada. Duit dah tahu lah. 3 orang masa tu keluar. Yang sulung masuk universiti. Yang kedua duduk Australia. 3 orang keluar. Allah tak ada minta kat mak, minta tak duit. Motong getah tuan. Kadang-kadang hujan turun tak ada makan tu. Macam mana ni ya Allah, susahnya. Ni minggu depan cuti nak makan tak ada. Ada seorang orang Penang. Saya ingat sampai lah ni. Dia telah hang tak ada duit ke? Aku ni mak ayah aku senang sikitlah buat Penang. Hutang beliak. Bagi RM50. RM50 tu tuan-tuan, saya makan sebulan. Cuti sebulan tak balik. Makan, tuan-tuan tahu makan apa? Min alik gaya. Maggi tuan-tuan. Rambut aku tu dia punya aku tengok. Bukan rambut hulu lain pun semua sama tuan-tuan. Pagi Maggi, petang Maggi. Maggi tu pecah 2 tuan makan. Untuk kenyang. Pecah 2, beli sekotong. Nak buat apa tak ada makan dah. Kadang-kadang pukul 8 malam nak ubah selera. Dekat universiti tu saya UPM, Institut Pertanian. Dulu Pertanian. Dekat kolam tu ada kangkung. Kan, pergi kat kolam tengok pelan-pelan. Kutik kangkung tuan. Pakai heater, boh. Kemudian boh kangkung. Belum. Pada satu hari tu malam, boh. Tidur. Letih sangat lena. Belum. Tak sedap, kering. Satu bangunan gelap tu. Fuse jatuh tempat. Dia kata, siapa masuk aku. Susahnya bang. Susah itulah saya ingat, ya Allah, dengan susah ni, duit bukan milik kamu, wahai Abdullah Khairi. Rezeki Tuhan bagi. Sebab tu wahai tuan-tuan, didik anak kita jadi manusia. Bila jadi manusia, esok dia jumpa kita. Mak, walaupun mak susah, mak bagi kita saya ilmu mak. Dengan ilmu mak, saya ingat mak. Bang, jadi anak kita manusia. Woi, boleh jadi manusia. Perdana Menteri manusia bang. Bukan buat lari 2.6 bilion. Manusia tuan-tuan. Baru ada amanah. Tuan-tuan, sebab tu tuan-tuan yang dikasihi dan dirahmati Allah. Cukup kau teratur no? Banyak ni model ni. Kalau nak habis ni pukul 12. Baru muka pertama. Ya. Boleh no? Lain-lain kali kita main lah. Nak cerita ni, baru satu. Hormat pada mak ayah ni ada 5. 9.30 pukul 8 sebab maklum dah abang dah lepas rumah main rumah dia. Cukuplah setakat tu tuan-tuan.
Tak apalah, insya-Allah kita main lagi. Terima kasihlah orang Padang Cempedak. Dia rasa 3 kali dah main ni, no? Ni kali ketiga kan. Kira orang suka tu. Kalau main kali tak main dah tu kira meluat dah. 3 kali dah main ni. Sebenarnya orang Padang Cempedak ni sahabat tuan-tuan, wahai anak muda. Bukan asing. Ni, panjang apa Pak Syarif ni adik-beradik saya. Tu adik-beradik saya tu. Tak sobri pun adik-beradik saya. Bukan orang lain. Lagi siapa adik-beradik aku ni? Maklung tu mak menekan saya. Maklung sebelah ni mak menekan saya. Hitam sikit tu. Ya, ada pertanyaan awak lain. Memang ada lain. Sebab Tok Nek kami 3. Nikah 3. Dia punya keturunan Keling. Dia hitam sikit. Mak saya Siam. Dia jadi beza sikit lah. Tapi dia sama. Cakap pun sama. Lolak macam aku lah. Sebab tu Alhamdulillah. Tuan-tuan. Padang Cempedak ni tak asing bagi saya. Adik-beradik. Tambah masuk jarak tu Padang Menora tu. Adik-beradik semua. Belah Tok Wan saya. Masjid Lahak Yue tu, Tok Nek yang tanah wakaf Haji Abdul Rahman. Sebab tu Padang Cempedak ni jangan duduk buang, no. InsyaAllah ada masa saya bagi untuk nak baca khutbah. Itu main kan, aircon tak ada, hangat nak mampu. Alhamdulillah aircon ada. Tapi aku heran, kenapa aircon hangat? Adakah aircon hangat ke aircon sejuk? Ni pelik ni tuan-tuan. Ada aircon, dulu aircon pun tak ada. Kapet punya kotak. Ni Alhamdulillah biru, tukar hijau elok tuan-tuan. Allah Akbar. Tuan-tuan, insya-Allah buka minda kita. Jangan jadi negatif, no? Buka minda. Kan depa kadang-kadang tengok Ustaz Abdullah Khairi berkata politik. Saya takkan ceramah politik insya-Allah. Adik-beradik ya. Untuk malam ni ya. Malam ni tak ada politik malam lain belum tentu. Sebab tu kita semua adik-beradik pakat elok tuan-tuan. Dulu ni kada apa. Kalau Padang Cempedak ni orang kata gym tenang. Kada apa sini. Dia gelap ni. Kalau nak main ikut ni cukup takut. Pernah tuan-tuan saya buat qiyamul lail. Dekat sana tu Umar Ustaz lah. Salah Yaakob. Mai kot ni. Mai gelap tuan-tuan. Kalau lah siapa-siapa pergi tengah buat kereta tu. Ha! Aku rasa syahid terus tuan-tuan. Yang hang terkejut pasal apa? Jangan takut tuan-tuan. Padang Cempedak cukup takut. Tapi Alhamdulillah dah okey dah. Semua dah. Ada taman apa semua. Itu tak ada apa lu. Apa nama apa? Empangan apa tuan? Empangan tu ya Allah cukup takut. Tapi Alhamdulillah Padang Cempedak ni perkara dah okey lah. Dah ada masjid pun dah besar dah, ada aircon semua. Tu ada rumah-rumah apa nama cikgu-cikgu banyak duduk kat situ. Ada antaranya ada kawan saya duduk sini baru ni, ahli qarah baru, Haji Subhi tu. Tuan-tuan jangan tinggal dia pula. Orang bagus tu. No, kenal tak? Haji Subhi angkat tangan tengok tu. Tu. Duduk sini tu. Tu perkenal tu. Dia duduk rumah dah situ sebelah masjid lah. Dia kata Alhamdulillah Ustaz, esok mati dia loncok terus ya. Kau lubang tu. Duduk sebelah kubur tuan. Kita buat pakat elok, no, jangan duduk keli. Kalau ada silap salah, tak maaf lah. So tinggal semua. Saya duduk Lahak Yue, masjid Lahak Yue tak boleh baca khutbah. Tapi masjid Padang Cempedak duduk nanti, main. Lahak Yue tak boleh baca tuan. 27 baru ni saya pergi. Dia kata Ustaz, tolong bagi tazkirah. Saya kata apa tuan-tuan, saya beranak di Sidang. Ni duduk di sini hampir 47 tahun. Masjid Lahak Yue tak boleh baca khutbah apa tuan-tuan. Bagilah saya baca khutbah sekali. Tak boleh baca. Saya tak kalau mati esok, saya mati ni belakang ni lah kubur saya. Kalau mati Lahak Yue ya. Apalah tuan-tuan. Sebab apa ni? Negative thinking. Negatif. Ustaz Abdullah Khairi, pangkah awal. Saya kata pangkah apa? Aku bukan calon pihak raya. Pangkah tu tuan-tuan. Ini kadang-kadang ni yang tak mau masuk ni ada masjid kita macam tu kan, kita buat program duduk luang untuk nak kata kau orang. Kata orang buka minda bah. Lah zaman tu dah tak ada dah. Jenis duduk balai lentang tu tak ada dah. Kalau tuan-tuan pergi dekat Selangor tak ada dah geng tu. Saya cerita sikit lagi. Saya pergi di USJ. USJ ni masjid kedua terbaik Malaysia. Masjid Al-Falah. Pengurusi dia Datuk Seri Zainal Abidin, bekas CEO Proton. Saya tanya Datuk, hebat masjid ni. Tiang dia macam Masjid Nabawi, mihrab macam Masjid Nabawi. PA sistem dia tu, Allahu Akbar. Kita sebut dia, hello. Kalau baca Fatihah, kok. Yang ni kok apa kok pun tak ada. Tuan-tuan, punya sedapnya. Tengok Masjidil Haram yang baca Quran bukan sedap sudah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sengau je tak? Tapi PA dia sedap, PA sistem dia.
kok kita dengar. PA tu sedap. Saya tanya Datuk, masjid hebat, PA sedap, macam masjid haram. Berapa dalam akaun? 1 juta lebih. Macam mana Datuk buat? Kami AJK semua, Datuk, Datin, Tan Sri semua. Tapi kami positive thinking. Positif macam mana? Bila nak buat program AJK, Datuk dia pengusi, apa boleh saya bantu? Kita tengok buat program ceramah kutuk ke belakang, kutuk lah. Ni, apa boleh kami bantu? Loh, semua dah ada dah. Tak apa, hak tandas tu saya cuci. Datuk cuci tandas. Kita nak Datuk dah. Mesti beli anak buah ikon. Dulu ikon tak ada bagus. Ni mesti bil naik. Negatif bang. Ni, pajak song. Mesyuarat. Mereka kata, apa buat program ramai-ramai ustaz-ustaz? Belanja 80,000. Mereka hantam dalam mesyuarat. Tengok pendapatan 400,000. Kami dulu 8,000 ya ustaz. Memanglah ustaz dulu mengajar. Faslun. Ini kitab pada menyatakan babul haid. Haid 40 tahun dah. Yang dengar tu semua haid tak ada dah. Lah ceramah tengok macam aku kan. Pendapatan 400,000. Dulu pendapatan 90, 80. Memang ustaz 8,000. Lah 80 pendapatan. Ni masjid apa nama pajak song sekarang masjid terbaik. Tandas dah terbaik. Baru tandas lepas ni lah. Ni Masjid Al-Falah terbaik kedua di Malaysia. Masjid pertama Masjid As-Salam. Ni semua positive thinking. Sebab tu tuan-tuan yang duduk pada masjid ni positive thinking. Jangan negatif. Duduk negatif saja. Panggil ceramah negatif ustaz ni pangkah. Dengar dulu. Duduk pangkah apa? Dengar dulu. Kalau tak betul ustaz pangkah ambil yang positif. Betul tak? Ni dah. Masjid yang ketiga terbaik. Masjid Bertam Indah. Bertam Indah tu terbaik ketiga di Malaysia. Masjid Padang Cempedak 187. Lambat lagi tuan-tuan. Ni AJK kena positive thinking. Buang hal negatif tu. Hal lama-lama karat tu buang lah. Jangan duk fikir alah apa panggil ceramah tu. Habislah kita. Tuan-tuan buat ceramah, tuan-tuan tabung jalan kan. Dapat duit. Saya baru ni pergi Sarawak. Kuliah subuh macam Jumaat. Kuliah subuh. Penuh. Saya baca khutbah tuan-tuan. Mereka jemput Masjid Darul Ilmu. Baca khutbah di Sarawak. Kawasan Serian. Pakak penuh ni. Yang mai tu pengarah-pengarah semua. Sebab takut saya cakap politik. Saya kata Assalamualaikum. Saya khutbah bukan politik. Tuan-tuan tak payah catat. Dalam khutbah aku sebut. Mereka pun tak catat lah. Saya cerita satu-satu nada. Teriak habis pengarah-pengarah. Termasuk pengarah Jabatan Agama Islam Sarawak. Habis-habis tu kan qamat. Yang qamat tu bekas pengarah JPN, Jabatan Pendaftaran. Dia pencen dah jadi Tok Bilal. Teriak tengah teriak. Allah. Qamat tak boleh keluar. Hingwih masuk dalam mulut tuan-tuan. Teriak habis. Habis-habis jadi imam. Pakak mai jumpa ustaz. Pertama kali dengar khutbah ustaz. Teriak satu masjid. Ustaz, terima kasih Ustaz. Lepas tu pengusi tu mai jumpa Ustaz. Alhamdulillah. Selalu kutipan Ustaz 400 lah. Hari ni kutipan 8,000. Ustaz, minggu depan main lain lah Ustaz. Dia kata, lulus Sarawak dah mampu aku dah terbang. Bawa kebak. Bang, ni positive thinking. Ni kita buat ni program, duit masuk tak? Duit masuk. Tuan-tuan duk takut apa rezeki Allah bagi. Ni Ulu Kelang, saya pernah baca khutbah. Naik-naik khutbah tu, pengurusi sebelum naik tu dia abang. Tuan-tuan tengok atas. Semua berkata tengok dia orang utara. Nampak ada kipas dua ni besar hutang. Satu kipas 50,000. Ini kutip duit buah banyak lagi tuan-tuan. Dia orang utara. Tapi duduk dekat Ulu Kelang. Saya naik-naik kipas. Ada baru kan. Rupanya heroin. Dia pergi hantam heroin. Kokain. Morfin. Dia pada bawah. Ada seorang pakcik gelak habis. Hari tu Jumaat lingkup tu. Bang, wahai jawatan kuasa masjid, wahai ahli qaryah Padang Cempedak, buka minda. Positive thinking. Orang buat support. Tak boleh duit tenaga. Tak boleh tenaga, main duduk menjadi lah. Ni tuan-tuan duduk ni, siapa dapat pahala? Tuan-tuan dapat pahala, mak ayah tuan-tuan dapat pahala. Ni yang duduk ni, yang berdiri tu, nampak dapat pahala. Berdirilah sampai habis.
pahala dia banyak, tuan-tuan. Kita tak nampak bang. Semua ni ada sangkutannya. Sebab tu makcik, abang dan kakak, hargailah hidup kita ni. Sementara hidup, mati dah tak ada harapan dah mengaji ni. Tak ada dah dalam kubur nak mengaji bang. Tak ada dalam kubur semayang sunat, tak ada dah. Tak ada dah semayang raya. Tak ada dah untuk kita mengaji dan baca doa. Tak ada dah. Sementara hidup ni nak buat apa sekarang? Bang, buka minda kita insya-Allah positive thinking. Saya rasa setakat tu insya-Allah lain masa kita jumpa lagi. Merapu-merapu pun 9.30 dah. Dan kalau lah tuan-tuan nak support ni, kita hari ni tuan-tuan tahu tak live. Live satu. Ni, ceramah tuan-tuan ni satu dunia tengok. Live ni. Oi, Padang Cempedak. Masuk satu dunia. Ni dapat tengok ni. Satu dunia. Ni ceramah hari ni tuan-tuan. Sebab apa? Ada Darul Faizin yang rakam ni. Depa ada bawa wakaf kan untuk sekolah Ustaz Jeffrey Abu Bakar. Di siapa yang nak wakaf boleh. Dan saya tuan-tuan di Lubuk Meriam ada pusat kecemerlangan Asy-Syafi'i. Tuan-tuan yang tak pernah pergi lah tengok. Ada dewan lebih besar daripada dewan ni. 2 kali dewan ni. Ada gelanggang badminton, Mahat Hafiz. Dan sekarang ni kalau pergi tengok sedang dibuat kolam renang. Ada chalet, semua wakaf orang. Kalau siapa nak bantu sebulan saya kena ada 16,000. Yuran 140 kan. Pendaftaran dah ditutup tuan-tuan, saya nak abang. Tak ada dah, tak mau terima dah. Kita nak buat asrama baru. InsyaAllah 3 tingkat. Siapa yang ada duit lebih mai wakaf lah tuan-tuan. Ada seorang hamba Allah sebelah tu, dia wakaf 3 hektar. Baru minggu lepas. Yang duduk depan dekat tu. Kita tengok tu ada depan Lubuk Meriam tu, rumah besar tu. Cikgu Mat Not. Apa kenal isteri dia wakaf 3 hektar. Wakaf tu weh. Saya telefon lah ni, makcik tanah ni macam mana? Saya nak beli boleh tak? Kata 500,000. Tak apa saya beli. Dia tak mau jual tak? Saya sewa. Saya tak mau bagi sewa. Tu nak buat macam mana saya balik? Seminggu dia telefon, Ustaz. Nak jual ke? Tak. Saya sewa boleh tak? Saya nak wakaf semua. Masya-Allah, wakaf 3 hektar. Saya nak buat bangunan 3 tingkat untuk Ma'had Tahfiz perempuan. Orang perempuan nak bagi nak perempuan pula, insya-Allah. Tuan-tuan tengok pelajar-pelajar saya jadi manusia, alhamdulillah. Duduk dah 7 bulan, duit tak hilang ni. Ini yang kita nak. Duit tak hilang. Jumpa sekupang. Ustaz jumpa sekupang. Bagi balik. Kadang-kadang mai ustaz ni. Saya pernah buang RM1, RM15. Buang merata. Mesti tak mai dah. Esok ustaz saya jumpa RM1. Yang ni jumpa tengok-tengok RM15. Alhamdulillah, aku dah jidik manusia. Saya buang 50. RM1 hilang, 50 mesti tak mai. Buang-buang 50 pun mai balik. Alhamdulillah jadi manusia. Ni ada seorang anak kita pun hantar, insya-Allah kita nak didik jadi manusia. Bukan jadi ustaz. Kadang ustaz pun menipu. Dana menteri pun tipu, tambahlah ustaz, tuan-tuan. Tu dah mai kolen lah, tuan-tuan. Jadi kita nak jadi manusia. Jadi manusia jadi apa pun Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau tuan-tuan nak bantu depa ni jadi manusia, tuan-tuan pilah wakaf. Wakaf lah berapa ringgit pun. Sekarang ni tuan-tuan nak tolak tanah, nak buat bangunan 3 tingkat. Tak rugi bang. Allahu Akbar tuan-tuan. Jadi insya-Allah saya bawa jualan lah. Siapa yang nak beli, saya ada satu produk Ustaz Abdullah Khairi punya gel. Gel ni siapa sakit kepala sapu lah. Sakit mata jangan sapu, buta tu ya. Sakit kepala ataupun sakit lengan, lenguh-lenguh ni dia panas. Sakit lutut, makcik yang semayang atas kerusi kan, sapu lah insya-Allah. Diri sedap ya. Turun dalam kubur. Bagus. Dia harga dia RM25 bantu. RM5 tu untuk sekolah saya. Modal pun dalam 20. Tuan-tuan bantulah tuan-tuan. Terima kasih banyak. Ada di luar kot dekat kereta saya. Gel Ustaz Abdullah Khairi. Memang tak ada di pasaran lain. Memang saya yang jual. Boleh dapatkan gel tu harga RM25. Dan siapa nak wakaf dekat Darul Faizin pun boleh. Siapa nak wakaf terus dekat sekolah saya pun boleh. Saya ucap terima kasih semua. InsyaAllah kita jumpa lagi. Ubi keledek, ubi kayu. Tuan-tuan semua Padang Cempedak. I love you. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.